Bab firman Allah Azza wa Jalla, wa ila 'adin akhahum hudah, dan kepada Ad saudara mereka Hud, yakni kami telah utuskan saudara mereka Hud. Dan firmannya, bab firman Allah, firmannya waw ta'attaf kepada qaulillah tadi, idh anzara qaumahu bil ahqaf, ketika dia mengancam kaumnya di Ahqaf, hingga kepada firmannya, kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikianlah kami membalas kepada golongan yang derhaka. Fihi, berhubung dengan perkara ini, ada riwayat dari Atha dan Sulaiman, dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan firman Allah Azza wa Jalla, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsar, adapun kaum 'Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin sarsar syadidah, angin yang kencang, atiyah, yang mengamuk. Qala Ibn Uyainah, atat 'anil khuzzan, yakni melanggar, meninggalkan perintah khuzzan. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin, sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma, kami telah melepaskan angin itu kepada mereka 7 malam 8 hari husuman, berturut-turut, tidak henti-henti, husuman. Fataral qauma fiha sar'a, engkau lihat golongan itu, kaum itu rebah di sana, ka'annahum a'jazu nakhlin qawiyah, bagaikan mereka pangkal-pangkal pokok kurma yang telah pun reput. Khawiyah, usuluha, yakni pangkalnya itu. Fahal tara lahum min baqiyah, adakah engkau dapat melihat lagi peninggalan, apa-apa peninggalan ataupun generasi mereka? Adakah engkau dapat melihat lagi seseorang dari kumpulan mereka itu? Baqiyah, baqiyah teman, baqiyah, yakni adakah di antara mereka itu yang masih tinggal lagi? Jawabnya, tidak ada. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, aku telah dibantu, diberi pertolongan dengan sabah, yakni angin timur, dan kaum 'Ad telah dibinasakan dengan angin barat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Sa'id bahwa Ali telah menghantar sedikit emas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda bahagikan emas itu di antara 4 orang. Aqra' bin Habis al-Hanzali thumma al-Mujashi'i, Aqra' bin Habis Hanzali, kemudian dia jadi Mujashi'i. Yang kedua Uyainah bin Badr al-Fazari, yang ketiga Zaid at-Tai, kemudian selain dari dia ni at-Tai, dia juga salah seorang dari Bani Nabhan. Dan yang keempat Alqamah bin Ulatha al-Amiri, selain dari dia ni Bani Amir, dari Bani Amir, dia ni juga salah seorang Bani Kilab, yakni dari kabilah Kilab. Faghadibat Quraisy wal Ansar, maka marahlah orang-orang Quraisy dan Ansar. Mereka berkata, dia memberikan kepada sanadid ahli Najd, mana ketua-ketua penduduk Najd, dan membiarkan kita. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mana bila baginda mendapat tahu, innama ata'allafuhum, sebenarnya aku mahu menjinakkan mereka. Fa aqbala rajulun ghairul ainain, terus datang seorang lelaki yang cengkung matanya, musyriful wajnatain, dan yang timbul pipinya, sebelah atas pipi ni naik, timbul
pipi dia tu, bahagian atas pipinya itu timbul, menonjol keluar. Natil jabin, dahinya terkeluar. Dahi dia tu membonjol keluar. Kathul lihyah, lebat janggutnya. Mahluqun, yakni bercukur kepala. Mahluqun maknanya kepalanya bercukur lah, tak ada rambut kerana dicukur. Faqala, dia berkata, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah wahai Muhammad. Nabi SAW pun berkata, siapa akan taat kepada Allah kalau aku derhaka? Adakah Allah percaya kepadaku terhadap penghuni bumi ini, dan kamu pula tidak mempercayaiku? Lalu seorang lelaki meminta kepada Rasulullah untuk membunuh orang tadi. Saya rasa dia Khalid bin Al-Walid. Famana'ahu, tetapi Nabi SAW menghalangnya. Bila orang itu pergi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dari keturunan orang ini, au fi aqibi hadha, fi min dhi'i, atau fi aqibi, di belakang orang ini ada satu golongan orang-orang yang membaca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, tetapi bacaan mereka itu tidak melepasi halkum mereka. Mereka keluar dari agama, yakni dari perpaduan, dari jemaah. Muruqas sahmi minar ramiyah, seperti mana keluarnya anak panah dari binatang yang dipanah, dari binatang buruan yang dipanah. Yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh orang-orang Islam, yakni memerangi orang-orang Islam, dan membiarkan ahlal authan, yakni penyembah-penyembah berhala, yakni orang-orang kafir. Lain ana adraktuhum, kalau aku sendiri sempat dengan mereka, la aqtulannahum qatla 'ad, tentu sekali aku akan membunuh mereka seperti kaum 'Ad yang telah dibunuh itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Al-Aswad, katanya saya telah mendengar Abdullah berkata, saya telah mendengar Nabi SAW membaca, yakni ayat ini, fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mahu mengambil pengajaran. Bab qissati Ya'juj wa Ma'juj, ini bab kisah Ya'juj Ma'juj, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu perosak, adalah perosak di muka bumi. Bab qaulillah, dalam surah wa qaulillah ada waw. Bab firman Allah azza wa jalla, mereka akan bertanya engkau tentang Dzulqarnain, hingga kepada firman-Nya sababan, yakni tariqan, jalan, hingga kepada firman-Nya lagi, atuni zubaral hadid, berikanlah kepadaku, bawakan kepadaku kepingan-kepingan atau ketulan-ketulan besi. Mufradnya ialah zubar itu. Jadi zubar itu adalah qita', potongan-potongan, ketulan-ketulan. Hatta idza sawa bainas sadafain, sehingga apabila dia telah ratakan, samakan di antara dua buah bukit. Disebut dari Ibnu Abbas as-sadafain dengan makna al-jabalain, dua buah bukit. Was-saddain, sad itu pun maknanya al-jabalain juga, dua buah bukit. Kharjan maknanya ajran, yakni apa namanya, bayaran, cukai dan sebagainya. Qala anfukhu, Dzulqarnain berkata, unfukhu, kamu tiupkan api. Hatta idza ja'alahu nara, sehingga bila logam itu menjadi api, cair, jadi api bersama dengan api. Qala atuni
Dzulqarnain berkata, bawakan kepadaku apa ni, besi ataupun lain-lain yang dicairkan tadi. Ufrigh alaihi qitra, untuk ku tuangkan ke atas tembok yang dibuat itu. Asubbu alaihi qitran, yani untuk aku tuangkan ke atas tembok yang dibuat itu. Qitran rasasan, yani dalam bentuk timah. Wa yuqal, kata apa ni, dikatakan juga hadid, besi. Ada juga orang mengatakan qitran itu maknanya sufr, maknanya apa ni, tembaga. Wa qala Ibnu Abbas an-nuhas, ini pun jenis tembaga. Famasta'u an yadhharuhu, maka tidak lagi mereka mampu menaikinya. Ya'luhu, makna ya'luhu, menaikinya. Istata'a, istaf'ala, makna ista'u tu dia nak bincang tu. Ista'u tu adalah istata'a. Istaf'ala dari tu'tu lahu, aku telah menurutnya. Walidzalika futiha, kerana itulah difathahkan apa ni, alif dia ataupun hamzah dia, asta', yasta'u. Wa qala ba'dhum istata'a yastati'u, sebahagian mereka berkata istata'a yastati'u, wa mastata'u lahu naqbah, dan tidak juga mereka mampu membuat lubang, melubanginya. Qala hadza rahmatun min rabbi, Dzulqarnain berkata, ini adalah rahmat dari Tuhanku, tetapi bila datang janji Tuhanku, ja'alahu dakka, dia akan menjadikannya rata, yani alzaqahu bil ard, dia akan menyamakannya dengan tanah, melekatkannya di tanah yang rendah. Naqatun dakka, unta dakka. Apa makna unta dakka? Ini unta yang tidak ada apa ni belakang dia tu, bonggolnya, atas belakang dia. Ad-dakdak min al-ard mithluhu, tanah dakdak, itu sifat tanah yang dakdak, bumi yang dakdak seperti itu juga. Yani apabila bumi itu atau tanah itu menjadi keras dan menjadi samun. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan memang janji Tuhanku adalah benar. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd, kami biarkan sebahagian dari mereka pada hari itu bergelora dalam sebahagian yang lain, berombak dalam sebahagian yang lain. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, itu ayat lain pula. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, sampailah apabila dibuka Ya'juj wa Ma'juj, dan mereka dari segala tempat yang tinggi meluncur datang. Qala Qatadah berkata, hadab maknanya akamah, yang di tanah tinggi, tanah berbukit atau tanah gong gitu. Wa qala rajulun, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, saya pernah melihat sad itu, benteng itu, seperti kain selimut yang berjalur-jalur, selang-seli merah hitam gitu. Qala ra'aitahu, Nabi SAW mengatakan, engkau telah benar-benar melihatnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ummi Habibah binti Abi Sufyan dari Zainab binti Jahsh bahwa Nabi SAW telah masuk ke rumahnya dalam keadaan ketakutan, sambil baginda mengucap la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtarab, malapetaka untuk orang Arab berupa keburukan yang telah pun hampir. Futihal yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj, telah pun dibuka hari ini dari tembok Ya'juj wa Ma'juj itu seperti ini,
Dia isyarat. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam membulatkan dua jarinya. Jari ibham, apa ni, jari ini ibu jari, dan yang mengiringinya ini jari ini. Jari ini. Jadi setengah ulama mengatakan gini. Dia letak jari ini sini. Tuh, mana setara tu? Faqalat Zainab bint Jahsh. Zainab bint Jahsh berkata, faqultu, saya pun bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan binasa ketika orang-orang yang saleh ada di kalangan kita? Adakah kita akan binasa dalam keadaan orang-orang saleh ada bersama kita? Nabi SAW menjawab, ya, apabila kejahatan banyak, apabila kejahatan banyak berlaku, keburukan ataupun maksiat banyak berlaku. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, sabdanya, Allah telah membuka dari benteng Ya'juj wa Ma'juj itu seperti ini, dan baginda mengisyaratkan dengan tangan menandakan 90. Ayat itu isyarat lagu tu. Itu makna 90. Orang Arab kalau dia nak tunjuk 90 dia, maknanya luban. Luban hak ni yang maksudkan. Setara tu luban. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, Allah tabaraka wa taala berfirman, wahai Adam. Maka Adam menyahut, labbaika wa sa'daik, ya saya, oh Tuhan. Wal khairu fi yadaik, segala kebaikan berada di tanganmu. Faqala fayaqulu, maka Allah berfirman, akhrij ba'than nar, keluarkan ahli-ahli neraka. Qala wa ma ba'thun nar, Adam berkata, apakah ba'thun nar, utusan-utusan, wakil-wakil ataupun ahli-ahli neraka itu? Qala min kulli 1999, yaitu dari setiap 1999. Pada kata fa'indahu yashibus saghir, pada ketika itu yashibus saghir, kanak-kanak menjadi beruban. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan perempuan-perempuan yang mengandung akan menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara, engkau nampak orang mabuk, orang-orang mabuk pada ketika itu, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah lah yang teruk. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa ayyuna dzakal wahid, siapakah di antara kita yang seorang itu, yang seorang daripada 1000? Qala, Nabi SAW bersabda, terimalah berita gembira, kerana di antara kamu seorang dari kamu, dan 1000 dari Ya'juj wa Ma'juj. Qala walladhi nafsi biyadih, Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, aku berharap kamu akan menjadi 1/4 ahli surga. Kami pun kabarna, menganggap besar itu, ataupun kami pun bertakbir. Faqala arju an takunu thulutha ahli jannah, aku berharap kamu akan menjadi 1/3 dari ahli surga. Fakabbarna, seperti tadi juga, kami anggap besar itu, ataupun kami bertakbir. Faqala arju an takunu nisfa ahli jannah, aku berharap kamu akan menjadi separuh dari ahli surga. Fakabbarna, sama seperti tadi, kami pun bertakbir. Qala ma antum fin nas, terus Nabi SAW bersabda lagi, kamu di kalangan manusia tidak lebih dari seperti sehelai bulu hitam di kulit lembu putih, atau seperti sehelai bulu putih di kulit lembu hitam.
Ini masih lagi Kitabul Anbiya, cerita tentang nabi-nabi lagi. Dan Imam Bukhari buat mari di sini beberapa hadis yang mengisyaratkan bahawa orang ini adalah nabi. Seperti kita maklum, Nabi Hud itu maklum dah. Zulqarnain kita tidak maklum tu. Imam Bukhari masuk sini Zulqarnain, mengisyaratkan dia ni nabi juga, sebab ini Kitabul Anbiya. Dan Imam Bukhari letakkan Zulqarnain itu ceritanya sebelum daripada cerita Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim tak mari lagi. Kita berhenti saat ni, baca saat ni, terjemah saat ni sekat bab Nabi Ibrahim. Start daripada situ baru cerita Nabi Ibrahim. Ini mengisyaratkan, cara Imam Bukhari dia halus, mengisyaratkan bahawa Zulqarnain yang dimaksudkan di sini bukannya Iskandar, Zulqarnain hak sebelum Nabi Isa. Hak orang panggil Alexander tu, bukan hak tu. Sebab hak tu dia sebelum Nabi Isa dalam 3,000 tahun. Dan anak murid dia ialah siapa? Penasihat dia Iskandar, hak Yunan itu, Greek tu. Penasihat dia ialah Aristotle. Hak ni Zulqarnain hak lain ni, sebelum Nabi Ibrahim lagi. Itu maksud Imam Bukhari. Zulqarnain lain, Iskandar lain. Ada dua Iskandar. Ni Iskandar lain. Iskandar ni sebelum daripada Nabi Ibrahim lagi. Iskandar ni jelas dia ni nabi. Selain daripada tu, dia adalah orang yang baik, memperjuangkan Islam. Pemerintahan dia pun, kerajaan dia pun luas juga. Kerajaan dia pun luas juga. Jadi sehingga orang keliru. Jadi tujuan Imam Bukhari nak menghilangkan kekeliruan itulah. Itu sebab dia buat tertib lagu ni, cara dia. Baiklah, kita tengok firman Allah Azza wa Jalla, wa ila 'adin akhahum huda wa qawli idh anzara qaumahu bil ahqaf. Ini Imam Bukhari nak mengisyaratkan kepada tugas ataupun kerja Nabi. Kerja Nabi-Nabi ialah mengancam kaumnya, memberi peringatan kepada kaum ataupun pengikut-pengikut dia, umat dia. Itu kerja dia. Bukan kerja lain. Bukan nak jadi itu jadi ini, tidak. Itu hak utama. Sebab hak inilah yang menentukan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Adapun kemajuan hak duniawi itu, kemajuan hak orang panggil tamadun itu, hak tu dia akan berkembang sesuai dengan zaman dan tidak ada kena-mengena dalam menentukan kebahagiaan seseorang itu, baik di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan yang sebenarnya, mungkin keselesaan hidup itu adalah apabila ada lampu, ada bangunan yang kemas, ada kenderaan yang laju dan sebagainya. Adalah dari segitu. Tapi dari segi membawa kebahagiaan kepada seseorang itu, tidak. Bukan duduk situ. Bukannya ada kemudahan-kemudahan, ini tidak. Yang menentukan kebahagiaan manusia sebenarnya di dunia dan di akhirat, hak itulah Nabi-Nabi bawa. Itulah kerja dia. Jadi dia sebut sini idh anzara qaumahu, bila dia memberi peringatan kepada kaumnya. Itu kerja dia. Sebab manusia ni apabila dia senang, biasanya apabila dia senang, dia mewah, dia akan jadi lalah, dia akan derhaka, dia nak berpoya-poya, bersuka-suka, tanpa terikat lagi dengan batas-batas agama. Maka pada ketika itu sudah menjadi sunnatullah. Sunnatullah, yang ini hukum Allah SWT, ketetapan dia. Seperti dia menetapkan benda-benda lain juga, seperti dia menetapkan pada bulan-bulan ni hujan, bulan-bulan ni musim sejuk, bulan-bulan ni tu salji, di negeri-negeri yang ada salji tu bulan-bulan ni musim panas. Lagu tu lah juga ni pun, waktu pun bala dia ataupun hukuman dia kalau melanggar perintah dia, sebab tu lah sunnatullah, suatu ketetapan. Hukuman itu dalam dunia. Hak di akhirat tu tak kira. Idza anzara qaumahu bil ahqaf. Ahqaf tu nama tempat lah.
Dan kepada firman-Nya, wa kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikianlah kami menghukum, membalas orang-orang yang derhaka atau orang-orang yang jahat. Mujrimin, penjenayah, penjahat. Jadi itu semua dia tidak sebut lagi macam mana cara dia tu dibinasakan, tidak disebutkan lagi. Cuma Allah SWT hukuman itu termasuk dalam sunnah dia. Kalau kita buat gini-gini, seperti kalau kita bubur baja, jaga molek tumbuh-tumbuhan kita tu, tanaman kita tu, dia jadi manis. Siram molek dia jadi subur. Sunnatullah begitu. Hak ni pun kalau langgar perintah dia sampai satu peringkat, sampai kepada satu had, dia akan membawa malapetaka. Berhubung dengan perkara ni, ada riwayat daripada Atha dan Sulaiman dari Aisyah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan firman Allah Taala, "Amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin jikata syadidatin." Adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin sarsar. Imam Bukhari mentafsirkan sarsar itu dengan makna syadidah, kencang, ribut kuat. Itu maknanya. Setengah-setengah ulama mentafsirkan sarsar itu dengan makna angin yang sejuk, tapi tidak ada percanggahan, kedua-duanya boleh diterima, sejuk dan kencang. Atiyah, yang mengamuk, angin yang mengamuk, mari itu. Maknanya dia pun kata, Ibnu Uyainah dalam tafsir dia kata atat anil khuzzan, mengamuk, tak dengar kata pengikut penjaganya, tak dengar kata. Kalau ibarat kalau orang kak, kalau orang jaga ni marah sangat ni, tak dengar kata, tak lekat pegang. Gitulah dengan perintah Allah SWT belaka. Artinya angin yang bertiup ini dikawal, dijaga oleh malaikat-malaikat. Nak sebanyak ni berhembus angin ini, sedap je angin itu. Nak sebanyak ni dia tidak lepas habis, kuasa angin itu. Apabila dia nak menghancurkan sesuatu umat, sesuatu kumpulan, golongan, dia guna lebih lah, banyak. Dia guna banyak. Jadi ditakbirkan di sini, maknanya dia tak dengar kata penjaga dia, tak boleh nak pegang, maknanya begitu. Padahal dengan kehendak Allah SWT belaka. Ini masalah ibarat saja. Itu dalam hasyiah kita nombor 9 dia kata, disebutkan jadi khuzzan itu jamak khazin, tak apalah. Atat ala khuzzanir riyah fa kharajat, ia keluar tanpa sukatan dan tanpa timbangan hak biasa ni, tidak terkawal lah, bil ghalabah, dengan kekerasan. Begitu. Baiklah. Sakharaha alaihim sab'a layalin. Itu dah kita terjemah dah tadi. Allah SWT lepaskan angin itu kepada mereka 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Dengan tepat dia sebut, mana bukan 7 apa ni? 7 malam 7 hari, tidak, 7 malam 8 hari. Maknanya dia ada sukatan dia tu, berturut-turut, tidak henti-henti. Lepas tu bayangkanlah setara mana. Kita baru lepas ni tsunami 2 kali je mari, setara tu dah, semetar tu. Berapa minit setara tu dah binasanya. Bagaimana kalau 7 hari 8 malam tidak henti-henti? Bayangkanlah gapo dia nak jadi. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Engkau lihat puak-puak itu, kaum itu rebah, bergelimpanganlah kita kata di sana, di negeri dia tu. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah,
bagaikan batang-batang ataupun pangkal-pangkal pokok kurma yang bergelonggong di dalam dia, ataupun yang reput gambaran dia tu mayak lah. Mana mayak rebah sana, rebah sini, reput. Seperti batang pokok kurma tu, selagi dia duduk tegak hidup tu dia segar lagi, apabila rebah tu reput. Begitulah. Khawiyatun usuluha, yani pangkal dia tu sudah kosong lah, reput. Tidak boleh hidup lagi dah. Fahal tara lahum min baqiyah, adakah engkau boleh lihat lagi saki-baki mereka? Mana? Tak ada, tak ada, habis mati, habis mati. Yang ni tak ada baqiyah, saki-baki tidak ada, mati habis. Begitulah ceritanya. Ini dia nak cerita ni apa? Akibat tidak dengar kata-kata Nabi, ajaran Nabi. Sebab itu Kitabul Anbiya, di bawah Kitabul Anbiya nak ceritanya, kadang-kadang malapetaka mari tu dia bukan merupakan fenomena alam. Orang panggil fenomena alam biasa, tidak. Hak fenomena alam tu pun kadang-kadang Allah SWT boleh halih, boleh halih. Hak fenomena alam berapa banyak dalam sejarah, dalam Quran, dalam hadis disebutkan nak mari dah azab, tak jadi. Itu fenomena alam. Kalau kita nak kata fenomena alam, Allah SWT boleh halih, boleh halih. Sekarang ni negeri ni dalam lingkaran, kita kata gunung berapi ke, dalam lingkaran apa nama ni, gempa bumi ke, Allah SWT boleh halih lingkaran itu pergi ke lain. Tak ada siapa dia boleh sekat, boleh halih. Hak tu masalah. Yang orang kafir tidak faham, dia tak faham, dia duduk kira lingkaran tu. Yang lingkaran tu dalam sejarah pun berubah-ubah juga, dia tidak tetap waktu tu. Walaupun tetaplah untuk satu jangka masa, tapi dia boleh berubah. Kadang-kadang membuatkan pada ahli-ahli sains itu pun bingung juga, tak faham apa yang jadi berubah. Apa jadi berubah? Ya, jadi perubahan itu boleh berlaku dengan sebab maksiat di satu pihak, dan dengan sebab ketaatan di satu pihak yang lain, boleh berubah. Itu rahsianya. Dan benda ni lah yang dicerita oleh Nabi-Nabi. Seterusnya Imam Bukhari buat mari hadis lah daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi SAW sabdanya, nusirtu bis sabah, aku diberi pertolongan dengan angin timur. Ini merujuk kepada peristiwa lah, peristiwa perang Khandaq ataupun Ahzab itu, di mana orang-orang kafir itu berselerok lari, tak tahan dengan angin yang mari. Ketika mereka sedang mengepung orang Islam nak menyerang Madinah dengan pakatan mereka yang besar, habis berselerok. Itu yang dimaksudkan di sini. Angin itu merupakan bala tentera Allah SWT juga. Junudu rabbika wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tiada siapa pun yang mengetahui bala tentera Tuhanmu kecuali dia saja. Dia, bala tentera dia ni kita tak tahu. Dengan sebab tu kita orang Islam, kita percaya kepada hak tu. Bukan duduk pada kekuatan tentera hak zahir, hak ni biasa. Allah SWT boleh menghancurkan mana-mana kaum yang derhaka dengan bala tentera yang lain, pada nyamuk yang lepas mati habis. Kita tak tahu. Pada lalat dia duduk tahan benda lain, duduk buat apa nama ni, penangkis peluru berpandu lah, macam-macam. Duduk buat hak tu boleh tangkis lah. Tapi nak sekat nyamuk, nak sekat angin, dalam angin tu mari virus, mari apa, tak boleh. Allah SWT tolong Nabi dengan sahabat-sahabat dengan angin dari timur. Wa uhlikat 'adun bid-dabur. Jadi angin yang dibinasakan dengannya kaum 'Ad itu ialah angin dabur, angin dari barat. Ini bukan bermakna angin barat tu tak molek semua, tidak. Dia cerita kenyataan. Digunakan angin mana? Ini angin mana? Nak ceritanya angin ni banyak arah dia. Banyak arah dia. Mata angin tu banyak. Kok ni. Allah SWT boleh guna belaka. Tidak berarti setiap ahli barat tu mana tidak molek. Tidak. Ini tidak makna begitu. Seterusnya riwayat daripada Abi Sa'id
bahawa Ali telah menghantar ketika dia berada di Yaman, dia menghantar sedikit emas kepada Nabi SAW, hasil daripada pendapatan di sanalah. Maka Nabi SAW pun bagi emas tadi di antara 4 orang, iaitu inilah yang dibilang Aqra' bin Habis Al-Hanzali, thumma Al-Mujashi'i. Thumma Al-Mujashi'i ini dia jugalah, bukan thumma Al-Mujashi'i ini orang lain, dia tu juga. Supaya kita katalah Yusuf nama satu, Yusuf Al-Kelantani thumma Al-Makki, dia tu juga Yusuf Kelantan, lepas tu dia pergi duduk Mekah. Tu dalam bahasa Arab dia panggil thumma Al-Makki, thumma Al-Madani misalnya. Gitulah juga ni. Mana selain dia ni Hanzali, dia juga Mujashi'i. Uyainah bin Badr Al-Fazari, ini yang kedua. Dan Zaid At-Ta'i, thumma ahadu bani Nabhan. Hadullah ni, hadullah. Alqamah bin Ulatha Al-Amiri, selain dari itu dia juga salah seorang Bani Kilab. Dia ni maknanya ada kaitan kod lain, dia ni ada kena-mengena dengan Bani Kilab. Dari segi ni ada kena-mengena dengan Bani Amir, gitulah maknanya. Orang-orang Quraisy dan Ansar pun marah. Apa Nabi SAW bagi ke dia? Padahal pokok ni pokok senad dah. Lepas tu tidak berapa molek mana perjalanan dia. Orang-orang ni apa dia bagi? Nabi SAW bagi kepada ketua-ketua ni ahli Najd, yang dia tahu, yang dia sangat marah kepada puak-puak ni, fitnah mari daripada ni sebelah timur ni. Dia isyarat kepada hal ni lah juga. Lepas tu dia membiarkan kita, sedangkan kita mana masih lagi susah. Qala Nabi SAW pun menjawab, innama ata'allafuhum, sebenarnya aku nak menjinakkan mereka. Artinya mereka ini puak-puak mu'allaf, puak-puak al-mu'allafati qulubuhum, dalam Quran disebutkan. Ini orang kafir yang perlu kita jagalah, takut-takut dia murtad ke apa, setara tu orangnya. Nak suruh jinak. Jadi hak sahabat-sahabat dia tak bagi tu bukan bermakna dia tidak sayang, dia tidak utamakan dari segi kasih sayangnya, perkiraan dia tidak. Oleh kerana demon ni orang-orang kemah dah, kuat dah, sebab tu dia tak bagi tu. Lepas pada tu mari satu orang cengkung matanya, cengkung, musyriful wajnatain. Musyrif ni maknanya ternaik, naik, timbul. Ni wajnah ni, hak sini ni, kan tulang sini kan, apa itu, mana kira-kiranya kuruh lah. Pasal perempuan ni warak ni, perempuan ni kuat ni, jaga malam. Jadi matanya cengkung, lepas tu pipi dia ni, pipi balik atas. Ni hak ni sini, tempat sini. Hak ni timbul, naik. Natil jabin, natil jabin ini, dahi dia ni membonjol ke depan gitu, macam bekak gitu, tapi bukan bekak, semua dahi dia ni lah ke depan gitu. Ada orang jenis tu lah, jenis dahi jenis setengah-setengah orang tu jenis rata gitu, ada juga orang jenis alah leper gitu, alah ke belakang gitu, macam-macam. Hak ni naik. Mahluqun, bercukur kepalanya. Yang ni botak lah, kita kata botak. Jadi semua ni disebut ni sifat-sifat macam ni dia ada kaitan juga tu dengan ilmu firasat, dengan ilmu qiyafah gapo tu, dia ada kaitan juga tu. Mana sebagai tanda-tanda juga, bukan saja janggutnya lebat tapi kepala dia cukur. Dia pun kata, ittaqillah, takutlah kepada Allah wahai Muhammad. Nabi SAW pun kata, siapa akan taat kepada Allah kalau aku, yakni aku sendiri ni pun derhaka, mana tak ada lah orang lain. Adakah Allah percaya kepadaku untuk penduduk bumi ni, dan kamu pula tak percaya kepada aku? Adakah menasabah lah Tuhan percaya ke aku? Itulah kata. Lepas tu ada salah seorang sahabat minta dengan Rasulullah nak bunuh lah orang, bunuh. Saya rasa kata perawi ni Khalid bin Al-Walid yang minta nak bunuh tadi, tapi Nabi SAW mengalah dia, jangan, tak usah bunuh. Tapi bila orang tu pergi, Nabi SAW kata, dia kata, inna min dhi'i hadha,
ada juga orang yang baca di ihada, ada juga. Sesungguhnya dari keturunan dia ni, atau di belakang dia ni, ada satu kumpulan yang membaca Al-Quran, tetapi bacaan mereka tidak melepasi halqum. Mana sekat ni lah baca, sedap pun sedap sekat ni, tak masuk ke dalam hati, tak meresap molek, tak jeli kau baca tu. Daripada keturunan dia. Maknanya isyarat dah tu. Tentu sekali kita kata ni Allah SWT bagi tahu kepada Nabi SAW. Dia sudah cerita daripada keturunan. Memang ada keturunan buat tu lah. Dan di belakang atau di belakang dia, mana dia ada puak dia ni. Puak dia ni berpanjangan, dia berterusan. Dan dalam tak apalah. Mereka ni keluar dari agama. Ad-din di sini, agama di sini maksudnya jemaah. Taat kepada pemimpin. Di situ. Setengah-setengah ulama mengatakan din di sini maknanya jemaah. Ada juga yang mengatakan din situ mana agama sungguhlah, agama. Bukan jemaah saja. Muruqas sahm maknanya cepat, mudahnya, tak ada berasa keberatan, tak ada berasa sakok gapo. Untuk keluar daripada taat kepada pemimpin yang wajib ditaati. Terutamanya Khulafaur Rasyidin selepas Nabi SAW tu. Jelas lah mana dalam sejarah ni ada ni puak-puak Khawarij. Ini mudah keluar. Mana seperti anak panah lagu mana? Anak panah ni ada kalanya kalau laju sangat, kuat, cepat sangat, anak panah tu dia pergi kena binatang tu, tembus pergi balik sana, binatang tu mati. Tetapi tuan hok panah tadi dia pergi tengok balik sana, tengok mati ni sebab apa? Sebab tengok pada anak panah dia tu tak ada bekas sikit abuk, lekat daging kau sikit, ada berdarah kau, lekat tulang kau, bulu kau, apa kau, tak ada. Cuci pasal apa? Pantas sangat. Nak ceritanya cepat sangat keluar, dah tak ada sakak, tak ada berasa gapa-gapa, seseolah tidak pernah lalu pun dalam agama, seseolah tak pernah hidup beragama, seseolah gitu, tak ada bekas langsung. Kalau nak kira duduk dalam agama ni, fahamlah taat kepada pemimpin, khususnya Khulafaur Rasyidun. Zaman tu lagi namun ini siapa perang, siapa halal darah sahabat-sahabat ni lagu mana? Gitulah. Mereka memerangi ahli Islam dan membiarkan ahli al-awthan, yang penyembah-penyembah berhala. Kalau aku sempat dengan mereka, aku akan membunuh mereka, aku akan perangi mereka, membunuh mereka seperti kaum Ad dibunuh. Apa makna kaum Ad dibunuh? Maknanya habiliti. Aku akan habiskan mereka sehingga tak ada tinggal seorang seperti kaum Ad. Tapi apa Nabi SAW tidak dulu lagi ni? Habis kalau dia dulu lagi apa? Inilah nak ceritanya Nabi SAW ni dia diutuskan untuk mencerita, mengajarkan, menyampaikan syariat, bukan untuk menyekat sunnatullah, perjalanan alam semesta ni, bukan untuk mengubah hukum kaun, hukum alam semesta ni, tidak. Hak tu dia akan jadi sampai masa dia dengan kehendak Allah. Sebahagiannya telah diceritakan kepada Nabi SAW. Dia tak boleh ubah, dia hanya boleh cerita akan berlaku gini, sunnatullah akan berlaku. Dia cerita tu. Lepas tu apa yang dia tidak bunuh orang tadi tu. Siapa dia biasa pasal tak cukup syarat. Dia tak perang lagi pada masa ni. Dia tidak kata yaqtuluna ahlal Islam, bila ni mudhari' ni akan datang. Pada masa tu tak ada lagi. Dia mana? Tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat tak boleh lah nak bunuh. Tapi apabila mereka ni perang dan biarkan orang-orang kafir sehingga sibuk, mana pemimpin-pemimpin Islam ni kan sama sendiri duduk bala, ketika tu bolehlah perang. Sebab itu sahabat-sahabat memang nampak jelas ni dia perang habis-habisan. Bermula di zaman Sayyidina Ali perang tu. Seterusnya bila Sayyidina Ali wafat,
Sayyidina Muawiyah pula menjadi khalifah, dia juga perang dengan puak-puak ni. Selepas pada tu perang lagi seterusnya. Sebab apa? Pegang dengan hak Nabi SAW cerita ni. Ni puak-puak Khawarij. Hendaknya mana sini ni? Yang ni la'aqtulannahum qatla 'ad. Tu cerita kaum 'ad ni, kaum siapa? Kaum Nabi Hud. Kaum 'ad ni dibinasakan sehingga habis licin. Itu hendaknya situ sikit. Seterusnya Nabi SAW membaca ayat ini. Abdullah bin Mas'ud menceritakan dia dengar, fahal mim muddakir, tidak adakah orang yang mahu menerima pengajaran, tidak adakah orang yang mahu mengambil iktibar. Mana setelah dia cerita ni, ni cerita ni berkait dengan kaum 'ad dah juga. Setelah demon ni Allah SWT binasakan sampai begitu sekali sehingga tidak ada saki-bakinya, tidak adakah orang nak ambil iktibar lagi. Mana sepatutnya kena ambil iktibar lah daripada sejarah yang telah berlaku. Bab qissati Ya'juj wa Ma'juj. Ini bab kisah Ya'juj Ma'juj. Dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Ini nak ceritanya di sini, hak ni Ya'juj Ma'juj ni lama dah ni ada ni. Bukan selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Sebelum pada tu lagi, dulu lagi ada dah. Puak-puak ni. Puak-puak ni apa? Dalam Israiliyat, dalam macam-macam ada lah cerita ni. Macam-macam macam bukan manusia lah, makhluk lain. Tidak, tak betul tu. Tidak ada satu pun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang sifat-sifat dia yang pelik-pelik seperti yang kita boleh dapati di dalam riwayat-riwayat Israiliyat. Tak ada. Itu tidak sahih, karut semua. Bahkan mereka ini manusia seperti kita. Cumanya khilaf di kalangan ulama ni, siapa dia, golongan mana? Kalau manusia ni golongan mana? Ada yang mengatakan Ya'juj itu ialah bangsa Cina, yakni daripada keturunan Yafith, anak Nabi Nuh. Keturunan Yafith. Sebab anak Nabi Nuh ni ada 3 orang. Sam. Ni keturunan dia ni macam orang putih. Rupa dia macam Arab. Rupa dia. Itu Sam. Yang kedua Ham. Ham tu rupa dia tu macam orang negro. Keturunan dia tu pergi kot tu. Yang ketiga Yafith. Yang ni keturunan dia ni, serupa dengan orang Cina. Orang Cina lah, pergi duduk sebelah sana. Daripada keturunan itulah susu galur dia tu sampai kepada Yafith. Dia kata ni Cina. Ma'juj itu orang Tatar. Ada yang mengatakan begitu, Tatar. Ada juga yang mengatakan Ya'juj ini keturunan Cina. Ma'juj Rusia. Rusia. Ada macam-macam lagi pendapat yang lain yang mengatakan hak ni Ya'juj atau Ma'juj ni. Sebenarnya kalau nak itu hak ni Ya'juj atau Ma'juj gapo Dzulqarnain ni, perbahasan yang ana rasa tidak jumpa di lain lah. Tapi kitab tu pun tak ada lagi dalam bahasa Melayu. Tafsir Terjumanul Quran yang ditulis oleh Maulana Abdul Kalam Azad sangat baik dan detail sangat dia bahas ni, dengan kajian sejarah, kisah-kisah lama apa cukup dia baik. Sangat baik. Kalau boleh baca tu padat dah dengan masa dulu. Kalau boleh baca tu, tapi tak ada lah dalam bahasa Melayu kita ni, tak ada. Terjumanul Quran. Itulah ada rasa yang terbaik lah setakat ni yang anda jumpa berhubung dengan kupasan tentang Ya'juj wa Ma'juj, dan begitu juga Dzulqarnain. Dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna Ya'juj, tak apalah, wa qaulillahi azza wa jalla wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain, hingga kepada firman-Nya sababa tariqan ila qauli atuni zubaral hadid, dan seterusnya. Ini nak ceritakan Dzulqarnain di zaman dia telah cuba menghalang kumpulan ini dari bertindak sewenang-wenang dan berlaku zalim terhadap penduduk-penduduk di negeri lain.
Pok-pok dia pergi ni maknanya dia memang perosak betul. Perosak. Dia bunuh, dia gapo, tak ada peri kemanusiaan langsung. Dan benda-benda ni dalam sejarah ni kita tengok kadang-kadang nyata sana sini ada yang seumpama ni. Hak pesing tak ada kesia belah, tak ada peri kemanusiaan, tidak tahu budak kecil, tidak tahu orang tua, tidak tahu orang perempuan, kira tahu bunuh saja. Asalkan dikira ini lawan dia, musuh dia, yang dia anggap musuh. Memang kita jumpa sama ada dalam sejarah tu bila-bila pun. Tapi demon ni berat lagi, sehingga disebutkan dalam Quran dan lama dah hak lagu ni. Adakah hak ni hak yang bertindak lagu daripada keturunan ni? Setengah ulama mengatakan ya, dari keturunan itu. Ataupun setengah ulama pula mengatakan tidak, tak mesti dari keturunan itu, tapi perangai dia tu, cara dia tu serupa dengan pok-pok ni. Tak mesti daripada keturunan ni. Kalau zaman dulu yang menjadi masalah kepada zaman dulu dan dihadapi oleh Zulkarnain ini, pok-pok Ya'juj dan Ma'juj. Ya macam ni oleh kerana dia manusia lain pun boleh juga bersifat dengan sifat dia tu. Tak mesti dia tu daripada keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Maknanya pok-pok penjahat ni jadi masalah sama kepada pemerintah. Jadi masalah sama kepada pemerintah. Pemerintah yang baiklah. Jadi dia boleh pergi ke mana-mana. Apa yang disebutkan dalam hadis tadi, buka bersatu, bersani, hak tu isyarat belaka tu. Dan kalau kita perhati tadi kan, hak ni banyak ni, lebih kurang tadi lah. Kalau nak bahasnya tu dari segi lafaz banyak duduk bahas ista'ah tu tak, rasanya tak perlulah. Hak naknya Nabi SAW pernah cerita ni memang ada tembok tadi tu. Adakah tembok tu tembok Cina? Tidak tu. Tembok Cina tu lain, hak tu di lain. Jadi memang ada, sehingga ada sahabat ni kata dia pernah tengok. Nabi SAW membenarkan, betul apa yang kau tengok, maknanya ada. Lepas tu orang sampai sekarang ni dia kata kalau adanya jumpa lah tu pada pengembara hak pergi ke sana sini rata tu, tapi tak ada jumpa bukit apa ni, duduk celah bukit mana, duduk celah bukit mana. Jadi dia kata tak ada ni. Lepas tu kalau duduk tebuk tentu nampak ramai duduk tebuk tu. Ni tak ada nampak orang satu kumpulan orang lah sedang duduk tebuk. Tak ada. Sampai sekarang dia tak ada siapa dia pun cerita bahawa ada satu kumpulan orang. Tentu kalau ramai pok-pok dia ni dapat dilihat dari atas bila orang terbang rata tu. Ke mana-mana ada orang sudah pergi. Tak ada nampak pun duduk tebuk tu. Seperti yang tersebut dalam hadis. Lepas tu disebut sini sampai luban setara ni. Luban setara ni. Apa makna ni semua? Apa makna ni semua? Jadi kalau kita perhatikan dalam apa nama ni yang kita baca tadi, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Hak tu orang terlupa. Kalau perhati hak tu molek, anda rasa tak keliru. Jadi dia tidak kata zaman Nabi SAW memang masih ada lagi. Dan Ya'juj dan Ma'juj ni keluar dia ni adalah salah satu tanda kiamat juga. Salah satu tanda kiamat. Cuma dia menguasai dunia, tu hak besar benar lah. Tetapi keluar dia sedikit demi sedikit, zaman Nabi SAW disebut sebesar ni tu isyarat. Lepas tu kalau kita perhatikan, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Zulkarnain pun kata dah, ini rahmat Tuhanku, dia buat ni sehingga mereka ni tak boleh mari. Tetapi bila sampai masa Tuhanku janjikan, hak ni jadi rata dengan sendiri, tak ada siapa dia perata, jadi rata, hilang. Tak tahu zaman Nabi SAW dia kata ada lagi, tapi hak kemudian kita tak tahu hilang ke lagu mana, lenyap masuk dalam bumi ke lagu mana, tak tahu. Tapi dia kata wa kana wa'du rabbi haqqan, janji Tuhanku adalah benar. Akan berlaku begitu, akan jadi sama. Bila sudah jadi sama ada sama tu ditutupi oleh bumi, jadi sama dah, tak nampak dah. Ataupun ditutupi oleh salji yang tebal, orang tak nampak dia, duduk dalam.
Sama. Ataupun tak ada langsung, hilang langsung. Dengan hikmah Allah SWT hilang langsung. Tak ada. Boleh jadi juga. Jadi tak perlu cari. Dan hak Nabi SAW isyarat-isyarat tadi, isyarat oleh kerana asalnya ada. Dan ini nak mengisyaratkan bahawa kejahatan dan kezaliman itu akan berleluasa dalam dunia ni. Sentiasa puak-puak ni duduk, kalau kita kata duduk teruk lah, duduk tembok, nak tubik, tetapi tidak berjaya, sentiasa terhalang sampai satu masa dia berjaya keluar. Yang di dunia ni dikuasai oleh puak-puak dia. Bila dikuasai oleh puak-puak dia, ketika itulah jadi binasa. Ketika itulah manusia ni betul-betul teraniaya. Ini hak dia nak. Wa tarakna ba'dhum yawma idzin yamuju fi ba'd. Mana pada hari itu kami akan biarkan sebahagian dari mereka berombak dalam sebahagian yang lain. Mana ramainya bilangan, bukan seorang dua. Kalau kita tengok tentera yang pergi tu ramai dah, kita kata hak peristiwa di Kamboja, di apa nama ni, Bosnia dan sebagainya, tu pun ramai dah. Tak siapa lagi masa dia tu. Hak ramai lagi ni mana berombak mari. Kami akan biarkan siapa masa dia pada hari itu. Yang ni pada hari lepas tu. Mana mereka ini berkuasa, menguasai. Dan Nabi SAW pernah masuk ni dalam rumah isteri dia Zainab, dengan ketakutan dia masuk. La ilaha illallah, kata dia dah. Kecelakaan atau malapetaka berupa keburukan kepada orang Arab telah pun hampir. Kalau kita perhatikan ni pun nampak juga tu, sikit-sikit dah. Nampak juga dah. Bahkan kalau dalam kitab-kitab dia sebut banyak lagi, lebih dahsyat lagi. Sekarang ni pun kita nampak dah. Ketika mana sebahagian besar daripada orang Arab nak kembali kepada Islam, mereka mula ditindas macam-macam, dianiaya, diburu. Tak siapa lagi masanya. Baru sikit kita sudah nampak dah. Nampak sudah ada riak-riak dia ke arah tu. Sudah hampir. Nabi SAW dia cerita walaupun 1000 tahun lebih, hak dekat masih sudah dia kira dekat dah tu. Dia kira dekat dah tu. Sudah terbuka hari ini daripada benteng Ya'juj wa Ma'juj itu sebesar ini. Dia isyarat. Mana setara tu? Tak lepas habis lagi. Kalau terbuka habis, ini semua ni ta'bir ni, tamthil, perbandingan. Bukan nak cerita pok-pok Ya'juj wa Ma'juj duduk korek semati dan diketahui oleh orang pok-pok dia tu duduk korek. Tak ada lagi tu. Hak ni maknanya tamthil. Pok-pok dia tu duduk cuba nak keluar, nak berkuasa, sehingga akhirnya berkuasa. Zainab binti Jahsh pun berkata, wahai Rasulullah, adakah kita akan binasa sedangkan ada di kalangan kita orang-orang yang saleh? Allah SWT akan binasa kah dalam keadaan ada orang baik-baik? Nabi SAW kata, boleh. Ya, hadis ini dalam kitab-kitab boleh kata ada belakang, dalam Muwatta, dalam Gapo ada. Bila banyak kejahatan, maka dia akan mari bala tu. Apabila bala tu mari, dia tak kena orang. Hak baik pun kena. Ini mana mengisyaratkan kepada kita supaya mengamalkan amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar, supaya tidak berlaku benda ini, supaya tidak ada khabath itu, tidak jadi banyak hak tak molek maksiat. Kerana maksiat itu dia menjemput malapetaka. Dan hal ni Nabi SAW kata tak kira ni mari belakang. Apabila bala Allah SWT mari, dia tak kira budak kecil ke orang tua ke apa. Pernah sahabat tanya lepas tu, macam mana kalau nak kira nyaya lah dia. Tak kira hak tu menjadi sebab saja untuk nak mati. Lepas tu Allah SWT kira masing-masing. Apabila bangkit besok, masing-masing tak serupa, walaupun mati di tempat tu lah pun tak serupa. Hak baik tu dia tu tak baik, cuma jadi sebab. Kalau dia tak mati gitu pun mati juga kilai, cuma nak jadi sebab. Tetapi apabila dia bangkit, dia tak serupa. Allah SWT kira mengikut masing-masing.
Cuma mati tu ialah bila duduk situ mati. Seterusnya waktu Ya'juj Ma'juj juga.